Topik pada hari ini akan memberikan anda anxiety, especially kepada siapa yang ada banyak hutang. Tapi jangan takut guys, kalau kita boleh lepas fasa ini, insya-Allah musuh-musuh utama hutang-hutang kita akan dapat tewaskannya. Jadi, dalam episod kali ini adalah kesinambungan daripada financial health yang kita belajar sebelum ini. Kita akan zoom in wealth quadrant dan macam mana kita nak construct wealth quadrant kita. Okay. Wealth quadrant terbahagi kepada 4. Nama pun quadrant. Pertama adalah income, expenses, asset dan liability. Jadi, kita boleh bayangkan income ini adalah seperti sumber air yang masuk ke dalam botol kita. Bayangkan kita ada pilih air dekat sini. Dan air mencurah-curah masuk ke dalam gandum. Dapatlah kita punya income. Berapakah kita punya sumber income kita? Kita akan tentukan sama ada kita ada active income atau kita ada passive income yang kita buat melalui side hustle dan sebagainya. Ataupun kita ada pendapatan lain seperti dividen kat sini. So, jadi kita listkan satu persatu income kita pada tahun itu berapa. Dan expenses guys, ada beberapa kategori expenses. Ini seperti macam kita analogi air yang masuk ni tadi. Kita ada air ni keluar melalui beberapa saluran pipe. So, apakah saluran pipe? Saluran pipe yang keluar air kita ni tadi, money in equals money out. Dua-dua ni akan sama. So, jadi, kita akan keluarkan duit kita dalam bentuk fixed expenses, variable expenses. Kadang-kadang kita keluarkan dalam bentuk savings and investment. Ataupun mungkin kita boleh tambah satu kategori sebagai macam protection atau takaful yang kita ambil. You guys boleh kategorikan macam-macam, tapi the idea is kita nak tahu duit kita ni pergi ke mana. Walaupun duit kita simpan, duit daripada income ini masuk ke dalam simpanan kita, secara teorinya duit itu keluar, masuk ke dalam tabung simpanan. So fixed expenses dan variable expenses ni contoh. Ni kita boleh tahu setiap bulan memang confirm kena bayar tu. Contohnya kalau kita ada buat car financing. Kita tahu setiap bulan, okey, aku beli kereta ni mahal sangat ni. Sekian, contoh 800, kita tulis 800 sebulan. Okey, contoh kalau kita ada rumah. Okey, ini adalah fixed expenses yang kita akan keluarkan setiap bulan. Variable expenses ni macam mana? Contoh, kalau dia ada contoh kalau dia ada bil api air. Bil-bil api air ataupun apa-apa jenis expenses, makan dan minum. Ini akan berubah setiap bulan. Jadi ini adalah variable expenses. Savings, berapa persen dia letak kepada savings. Ini berapa dia letak dekat dalam tabung haji contohnya. ASB dan sebagainya. Takaful. Dia punya medical card berapa. Dia punya hibah berapa. Medical card ni ataupun ada polisi tambahan lain seperti polisi critical illness tambahan contohnya. Jadi daripada situ kita boleh tahu duit kita, selepas duit kita ni masuk, sumber-sumber ni masuk, duit ni akan keluar melalui saluran-saluran ni tadi. Dan daripada expenses ni, macam mana kita nak control ni nanti, kita akan belajar next tentang budgeting. Ataupun satu kita panggil falsafah pay yourself first. Ini mungkin kita akan cover dalam video akan datang. Dan dalam wealth quadrant ni juga, kita boleh kaitkan duit ni nanti kita akan faham macam mana duit ni berlega. Dia akan masuk ke mana? Sebagai contoh, kalau kita dapat duit ni mengalir masuk ke dalam fixed expenses. Fixed expenses mengalir masuk ke dalam kereta ataupun rumah. Rumah ni tadi akan masuk ke dalam aset kita. Jadi aset kita adalah rumah. Berapakah market value rumah tersebut? Ini adalah aset yang kita nak masukkan tadi. Berapakah value kereta tersebut? Berapa value dia? Market value dia. Kalau kita jual hari ni,
Berapakah value kereta kita tersebut? Ini adalah value dia. Sama juga rumah. Okey, sebagai on the side note, ada sesetengah orang akan letakkan market value rumah pada market value yang tertinggi. Contohnya, dia kata, bank boleh bagi rumah aku ni 800,000 pinjaman contohnya. Bank value kan 800,000. Tetapi market kalau rumah ni nak dijualkan, orang tak akan beli 800,000 pada market hari ni contohnya. So orang akan beli contoh harga 700,000. Jadi value mana satu you guys nak ambil? Pada pendapat saya, personally yang saya apply kepada klien saya akan ambil 700k. Sebab apa? Sebab ini adalah pandangan konservatif supaya you tahu kalau aset ni you liquidate hari ni, you takkan dapat 800k. Sebab 800k ni cuma atas kertas dalam mata bank sahaja. Tetapi kalau you guys jual hari ni, market akan ambil 700k. Ini adalah value asset, the real value yang boleh dapat pada hari ni. Sama juga macam stocks. Stock boleh naik turun. You kena tengok pada waktu sekarang berapakah nilai dia. So liabilities. Macam mana kaitan aset ni boleh masuk kepada liabilities? Rumah, yes, kita ada harta, kita ada rumah. Tetapi kalau rumah tu kita beli dengan bank, menggunakan pembiayaan bank, rumah ni ada outstanding loan. Outstanding financing rumah. Financing rumah. Jadi kalau value dia 700k, outstanding dia mungkin baki pembiayaan kita ada 500k. Kita letakkan baki pembiayaan ni dekat sini. Macam mana nak check? You boleh tengok dekat apps ataupun you boleh call bank. Macam mana? Saya nak tengok outstanding balance saya punya rumah ni, outstanding balance kereta di saya ni berapa. So you boleh check dengan bank. Dengan itu, you boleh listkan outstanding kereta berapa. Kalau you ada personal loan, ya. Dan kalau you ada hutang kawan ke, mungkin you boleh listkan dekat sini, ya. Supaya daripada sini dia akan related to each other, you boleh tahu duit tu you berlega dekat mana, dan dari situ you boleh attack mana satu masalah kewangan anda. So, it's very simple. Next, mungkin kita akan pergi kepada budgeting dan kita akan pergi kepada the philosophy of pay yourself first. Macam mana? Dan banyak lagi yang saya akan kongsikan kepada you guys. Tetapi kalau you guys perlukan bantuan untuk dapatkan template ni, you guys boleh request dan saya akan sediakan satu platform supaya you guys boleh download secara free. Until then, jumpa lagi. Assalamualaikum.